Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid-murid. Okey, kembali lagi kita ke pembelajaran pada hari ini bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2 bersama Cikgu Husna. Okey, cikgu harap semua murid berada dalam keadaan sihat, ceria dan bersedia untuk kita teruskan pembelajaran pada pagi ini. Okey. Topik pembelajaran kita pada hari ini, kita akan tengok mengenai penjodoh bilangan. Apa itu penjodoh bilangan, murid-murid? Okey, jadi kita akan tengok pada hari ini apa yang dimaksudkan dengan penjodoh bilangan dan bagaimana kita nak gunakan penjodoh bilangan dengan betul. Okey, sebelum tu kita tengok dulu objektif pembelajaran pada hari ini. Di akhir pembelajaran ini nanti diharapkan murid, itu kamu semua dapat memahami, mengenal pasti dan menggunakan sekurang-kurangnya 3 penjodoh bilangan dengan betul. Okey, sekarang kita tengok apa itu penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan merupakan perkataan yang digunakan untuk membilang. Okey, cikgu rasa kamu semua tahu kan macam mana kita membilang? Macam contohnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu kita membilang. Ia juga digunakan bersama-sama kata bilangan. Ia hendaklah diletakkan selepas kata bilangan dan sebelum kata benda. Okey, kita akan tengok contoh. Contoh ayat di sini ialah 2 buah buku. Okey, mari kita kenal pasti yang mana kata bilangan, yang mana kata benda dan yang mana penjodoh bilangan yang digunakan. Okey, kita tengok 2. Kalau ikut yang cikgu terangkan tadi, 2 ni merupakan kata bilangan. Macam mana kita membilang. Okey, jadi 2 ni kata bilangan. Seterusnya, dia cakap penjodoh bilangan dia akan hadir sebelum kata benda. Okey, jadi murid-murid dalam ayat ni yang mana merujuk kepada kata benda ataupun kata nama am? Okey, pandai. Kata benda dalam ayat ini ialah buku ataupun kata nama am. Penjodoh bilangan hendaklah diletakkan selepas kata bilangan dan sebelum kata benda. Kata bilangan mesti di hadapan, kata nama di hujung. Maka dalam ayat ni apa tu? Apa yang penjodoh bilangan yang digunakan dalam ayat ni? Okey, pandai. Buah. Jadi dalam ayat ni buah merujuk kepada penjodoh bilangan. Okey, cikgu harap semua faham. Okey, kita teruskan lagi. Kita tengok dengan lebih jelas satu persatu penjodoh bilangan dan fungsi penjodoh bilangan tersebut. Okey, kita tengok yang pertama, buah. Buah digunakan untuk membilang benda-benda yang besar. Dia juga boleh digunakan untuk membilang kenderaan dan tempat. Contohnya, komputer, benda yang besar, rumah dan kapal terbang. Jadi kita tengok contoh ayat ataupun contoh frasa untuk komputer, sebuah komputer. Seterusnya, sebuah rumah. Dan seterusnya, sebuah kapal terbang. Jadi, buah digunakan untuk membilang benda-benda yang besar. Okey, seterusnya kita tengok biji. Penjodoh bilangan biji digunakan untuk membilang buah-buahan dan benda-benda kecil yang berbentuk bulat. Contohnya, bola, guli, tembikai dan juga nanas. Okey, kita tengok contoh penggunaan penjodoh bilangan. Kita tengok yang pertama, sebiji bola. Dia ada satu saja biji bola di sini.
biji bola. Seterusnya, beberapa biji guli. Sebabkan di sini ada lebih daripada satu biji guli. Jadi, gunakan beberapa biji guli. Seterusnya, sebiji ikan. Seterusnya, sebiji nanas. Kita teruskan lagi. Penjodoh bilangan yang ketiga, helai. Helai digunakan untuk membilang benda yang lembut, lebar dan pakaian. Contohnya, kertas, baju, seluar dan baju sejuk. Okey, kita tengok contoh. Yang pertama, sehelai kertas. Seterusnya, sehelai baju, sehelai seluar. Okey, penjodoh bilangan yang seterusnya, ekor. Okay, jadi ekor ni cikgu rasa kamu pun biasa dengar. Tapi mungkin kamu tak tahu ekor tu merupakan penjodoh bilangan. Ekor digunakan untuk membilang binatang ataupun haiwan. Contohnya, okay, di sini kita ada contoh badak, kelawar dan burung. Contoh ayat ataupun contoh penggunaan penjodoh bilangan. Seekor kelawar, seekor badak dan seekor burung. Okay, seterusnya, kuntum digunakan untuk membilang bunga. Contoh, bunga matahari dan bunga tulip. 3 kuntum bunga matahari. Di sini ada 3. 1, 2, 3. Jadi penjodoh bilangan di sini kuntum. Kalau bunga kita gunakan kuntum. Seterusnya, 7 kuntum bunga tulip. Okey, di sini kalau kamu tengok, kamu kira ada 7 kuntum bunga tulip. Jadi yang ni kamu perlu ingatlah. Kamu perlu tengok penjodoh bilangan yang sesuai. Okey, seterusnya, batang digunakan untuk membilang benda yang lurus, keras dan panjang. Contoh, pokok, pensel, sungai dan jalan raya. Sebatang pokok, sebatang pensel, sebatang sungai dan seterusnya sebatang jalan raya. Okey, kita teruskan. Okey, pasang. Pasang kita gunakan untuk membilang benda yang berpasangan. Contoh, yang pertama kasut, pengantin, lagi cermin mata dan sarung tangan. Sebab semua benda ni mesti ada 2. Sarung tangan, kamu mesti pakai dua-dua kan? Takkan kamu pakai sebelah saja. Sama juga dengan kasut. Okey, contoh sepasang pengantin, sepasang cermin mata, sepasang sarung tangan dan yang terakhir sepasang kasut. Okey, seterusnya, bilah digunakan untuk membilang senjata yang tajam dan runcing. Okey, biasanya kita gunakan untuk kapak, pedang, pisau ataupun gunting. Okey, sebilah kapak, sebilah pedang dan sebilah gunting. Okey, seterusnya, butir digunakan untuk membilang benda-benda yang bujur, bentuk bujur dan kecil. Contohnya, bom, peluru dan telur. Sebutir bom, 3 butir telur dan sebutir peluru. Okey, yang ni benda-benda yang berbentuk bujur. Butir digunakan untuk benda yang berbentuk bujur dan kecil. Seterusnya, das digunakan untuk membilang bunyi letupan dan tembakan. Contohnya, okey, letupan bom, tembakan peluru daripada pistol. Okey, 2 das tembakan pistol dan 1 das tembakan meriam. Ini contoh kegunaan
Penjodoh bilangan das digunakan untuk membilang bunyi letupan dan tembakan. Contohnya, 1 das tembakan, 3 letupan bom. Contoh-contoh yang biasanya digunakan. Okey, seterusnya kita tengok kepada, kita buat aktiviti. Kita tengok latihan untuk kita tengok kefahaman kamu tentang penggunaan penjodoh bilangan. Jadi, cikgu nak kamu baca ayat-ayat yang terdapat di sini, kemudian nyatakan sama ada penggunaan penjodoh bilangan tersebut betul atau salah. Okey, kita tengok yang pertama. Emak membeli 3 buah ikan kembung di pasar. Betul atau salah? Okey, salah. Tadi kita dah tengok, kalau binatang ataupun haiwan, penjodoh bilangan yang digunakan istilah ekor. Seterusnya, rumah Pak Mat terletak berdekatan dengan sepasang sungai. Okey, sepasang. Sepasang ni kalau kita tengok tadi, kita mesti gunakan untuk benda yang berpasang, yang ada 2. Jadi di sini betul ke digunakan untuk sungai, sepasang sungai? Betul atau salah? Okey, pandai. Salah. Sungai, penjodoh bilangan yang sesuai ialah sebatang sebab dia benda yang lurus. Okey, seterusnya dia membeli sebatang pensel baru. Betul ke salah, murid-murid? Okey, pandai. Betul. Okey, cikgu menyuruh saya mengeluarkan sebuah kertas. Betul atau salah? Okey, pandai. Apa jawapan yang betul? Okey, helai. Mengeluarkan sehelai kertas. Okey, seterusnya. Emak memotong ikan menggunakan sekuntum pisau. Okey, pisau, benda yang tajam. Apa yang kita gunakan? Penjodoh bilangan apa yang sesuai, murid-murid? Okey, pandai. Sebilah. Sekuntum ni kita guna untuk membilang bunga. Okey, seterusnya dia membeli sebatang pensel baru. Okey, pandai, betul. Dan yang terakhir, cikgu menyuruh saya mengeluarkan sebuah kertas. Betul ke salah? Okey, salah. Macam tadi, sehelai kertas. Okey. Jadi, cikgu harap kamu semua faham mengenai penggunaan penjodoh bilangan. Jadi, selepas kelas ni, cikgu akan bagi latihan ataupun tugasan untuk kamu siapkan. Sekiranya kamu ada pertanyaan ataupun terdapat soalan yang kamu tak faham, kamu boleh terus berhubung dengan cikgu. Jadi, yang itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi untuk pembelajaran seterusnya. Sekian, terima kasih. Bye.